Dah setahun lebih Anwar jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya saudara, pernah tak saudara dengar Haji Hadi ni bertanya direct dengan PMX dalam sesi PMQ, ya, soal jawab dengan Perdana Menteri? Pernah tak dia bertanya direct dengan Perdana Menteri? Tak ada. Dia tak datang pun. Tak pernah, saudara. Muhyiddin ada sekali saya dapat tengok dia bertanya. Itu pun tercirit dia. Kan? Dia tanya tentang sepadan, isu sepadan dengan Indonesia tu. Tercirit dia. Lepas dia tanya tu, Anwar jawab, dia pun duduk terkelip-kelip macam mata beruk jinak. Haji Hadi langsung tak tanya, tak datang. Tapi kan tak ada Anwar, ya Allah. Dia bercakap, senyum-senyum, tersumbing-sumbing, termulut sumbing, pandang ke kanan-kanan, mengatakan dia hebat lah, kan? Hebat. Kita pasal Islam, keadilan, kezaliman, jangan zalim. Kita ni dalam Islam ni nak berlaku adil, kan? Berlaku adil ni dekat dengan iman. Madani ini bukanlah Madani yang sebenarnya. Madani sebenar zaman sahabat dulu. Kena bayar upah pada pekerja, macam. Dia lupa yang Sanusi tu dah 24 orang tak dapat gaji 9 bulan dah. Jadi tak nampak yang tu. Sebab apa tak nampak? Mata lalat. Mata lalat. Dia tak nampak Sanusi tu siapa? Ketua penerangan dia. Ketua penerangan parti dia. Menteri besar dia yang lantik. Parti apa? Parti dia. Tapi ada orang tak dapat gaji. Nak bulan puasa ni, nak raya ni tak dapat gaji. 24 orang tak dapat gaji, tak dapat gaji. Ada Hajadi tahu. Ada Hajadi kata Sanusi zalim. Dia tak kata. Dia tak kata zalim. Sebab apa? Sebab geng dia. Geng dia ni buat apa saja boleh, saudara. Ni nak beritahu. Tapi PMX belum buat lagi, dia dah tuduh zalim. PMX ni bawa kerja Madani nak hapuskan pencen. Apa dah pencen? Pencen dia lagi lah. Saya baru lagi ambil pencen. Saya pesara tentera. Saya dapat pencen. Dah masuk dah semalam. 21 bulan pencen masuk. Pesara dah dapat pencen dah. Siapa kata tak dapat pencen? Ada pencen lagi. Tapi dah kata zalim dah. Dia kata PMX dah hapus pencen, zalim. Yang dah hapuskan pencen Kelantan. Yayasan Islam Kelantan YIK dah pun membuat keputusan menghapuskan pencen yang dah berlaku sekali di Kelantan. Siapa Kelantan? Menteri besar ada siapa? Orang PAS. Kerajaan Kelantan, kerajaan PAS. Siapa PAS ni? Parti Hajadi. Yang dah berlaku kamu tak nampak, wahai lebay Hadi. Yang tak berlaku kamu kata berlaku. Yang dah berlaku kamu tak kata zalim. Yang tak buat kamu kata zalim. Ini yang saya katakan ulama pendengar agama. Sebab itu bila kita hentam Haji Hadi, lagi banyak kita hentam dan membongkar Haji Hadi, insya-Allah saudara kita dapat pahala. Sebab kita nak bagi tahu orang bahawa dalam umat Islam ini, di kalangan ulama ini ada ulama su, ulama jahat, ulama yang bukan nak menampingi pemerintah, ulama yang bukan nak menasihat pemerintah, tetapi ulama yang memfitnah pemerintah. Inilah ulama su. Waktu dia berkuasa, dia suruh taat kepada pemerintah. Waktu dia berkuasa, dia baca ayat Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini waktu dia berkuasa. Dia minta awak taat kepada Allah, taat kepada rasul dan taat kepada pemerintah. Ini waktu dia berkuasa. Lepas pada itu, bila dia hilang kuasa, bila kita kata, wahai Haji Hadi, apa raja-raja, mari raja membuat keputusan, memberikan tetah supaya jangan gunakan masjid untuk berpolitik. Kita beritahu dia, ini tetah raja, tetah ulil amri, pemerintah, supaya politik di masjid tidak dibenarkan. Apa dia jawab? Tetah tuanku, bukan QTI. Tengok. Mana bukan QTI apa? Mana boleh diingkari, boleh dilanggar. QTI ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Betul lah, memang kita tahu. Memang kita tahu. Tak ada siapa yang QTI. Apakah Haji Hadi QTI? Tapi cakap sedemikian adalah cakap yang tidak beradab dengan raja. Walaupun betul, tetapi tidak beradab. Kenapa dulu waktu di kerajaan kamu mengagung-agungkan raja? Kamu jadi duta khas Timur Tengah pun, atas watikah agung.
Gaji makan yang kamu makan ni bagi anak bini kamu makan, bagi anak dan bini-bini kamu makan itu adalah gaji hasil daripada kerja yang diberikan watikah oleh Agong. Walaupun kau makan gaji buta, tak datang parlimen, tapi sekurang-kurangnya kamu makan gaji watikah daripada Agong. Tapi bila kamu tidak jadi kerajaan, kamu menghina, memperlekehkan sampai ke tahap itu. Banyak lagi ucapan dia memperlekehkan Agong ni. Dulu dia kata, lepas PRU15, sepatutnya kita jadi kerajaan. PN 74, kursi parlimen, sepatutnya kita jadi kerajaan. Tapi last minute ada orang alih tiang gol, dia kata. Saudara ingat dia nak kata siapa? Bila sebut ada pihak yang mengalih tiang gol, saudara boleh faham tak dia nak katakan siapa? Dia ingat kita bodoh, tak boleh faham apa dia nak sebut. Inilah jadi. Inilah jadi. Wah, semua orang tahu sampai pada raya tu memang dia tak cukup jumlah pun. Cuma kau berangan-rangan nak mencuri parti orang, berangan-rangan nak curi ahli parlimen orang. Sebab tu kamu dah rasa kamu jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan sebab dah seronok dah. Dengan cara kerajaan terbuat atap. Dah seronok dah dengan cara beli-beli SD ni. Dah seronok dengan cara membeli pelacur-pelacur politik ni. Kamu dah rasa seronok. Sebab tu kamu nak ulang sekali lagi perbuatan itu. Tapi Allah tak izinkan. Cukuplah. Cukuplah kita menyaksikan sebuah kerajaan Melayu Islam yang selama ini hanya pandai bercakap, yang selama ini hanya pandai berkokok, yang hanya baca Al-Quran untuk ditunggang semata-mata. Tapi bila Tuhan bagi kesempatan, bagi ruang menjadi kerajaan walaupun secara terbuat atap, puak-puak ini lupa terus, saudara. Yang berjanji nak hapuskan PTPN pun tak buat. Yang berjanji nak buat RU 355 tak buat. Hudud jauh sekali lah. Bahkan nak selesai masalah air di Kelantan pun tak selesai. Walaupun menteri dia tu menteri daripada Kelantan sendiri, ahli parlimen Kelantan, timbalan Presiden PAS, jadi menteri air, tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Di Kedah tak boleh selesai. Bila selesai, ni bawah Kerajaan Madani, Johor dah selesai. Kedah sepatutnya dah selesai. Sepatutnya. Sebab dia sama tarikh dengan Johor. Tapi kenapa Kedah tak selesai, Johor boleh selesai? Sepatutnya selesai. Duit dah bagilah. Tapi sebab tak tahu mentadbir, tak tahu mengurus, menteri besar asyik berkeroki 2-3 pagi, bila nak selesai? Tak selesai. Malu dengan Johor. Nak salah siapa lagi? Nak salah kerajaan pusat lagi? Apa lagi kamu nak? Di Kelantan, peruntukan di Kelantan berganda daripada peruntukan yang kamu beri waktu kamu jadi kerajaan dulu. Walaupun Kelantan tu adalah negeri pembangkang, bukan bersama Kerajaan Perpaduan, tetapi bagi Anwar Sulaiman Ibrahim, yang penting pilihan raya dah lalu. Sekarang ni waktu untuk kita bela rakyat. Sebab itu peruntukan di Kelantan diberi lebih tinggi daripada zaman mereka jadi kerajaan. Tak boleh nafikan, itu fakta, saudara. Itu fakta. Sama juga dengan Terengganu. Sekolah-sekolah agama, peruntukan sekolah agama jauh lebih tinggi daripada zaman kamu jadi kerajaan 3 bulan. Kamu dulu dikata kerajaan Melayu Islam, Melayu Islam, Melayu Islam. Tapi yang bagi peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, termasuk sekolah tahfiz, di zaman kerajaan Malaysia Madani lah paling tinggi. Ini dah kerajaan kita ada hutang bertrilion, 1.5 trilion pun kita boleh bagi tambah peruntukan. Zaman kamu tak ada, alasan Covid je. Kalau Muhyiddin tanya dia kenapa tak buat, Covid jawapan dia. Kalau tanya Haji Hadi kenapa tak buat, kerengga. Seorang Covid, seorang kerengga. Sebenarnya 2 kali 5, 5 kali 2. Seorang pemalas, seorang lagi ponteng. Habislah. Dia tanya Muhyiddin kenapa tak buat. Kami waktu itu malang, kami jadi Perdana Menteri. Waktu itu Covid nak macam mana. Kami tak boleh buat apa-apa kecuali kami boleh buat wajan wibawa je. Waktu Covid ni kami tak boleh buat apa kecuali saya boleh renovate rumah saya je 38 juta. Kami tidak boleh buat apa sekolah boleh main golf je. Kami tidak boleh buat apa-apa. Kami boleh suruh minyak masak je. Itu alasan Muhyiddin. Waktu Covid sakau boleh. Bagi anak menantu boleh. Sebab itu sebab anak menantu lari sekarang tak balik.
ni nak raya ni, baliklah. Saya merayu lah kepada menantu Muhyiddin, baliklah. Bulan Ramadan tak baik. Jangan takut. SPRM bukanlah zalim zaman Mahathir. Atau zaman Datuk Saka jadi Perdana Menteri. Baliklah. Jumpa mak ayah bulan Ramadan ni, nak bersyawal tak lama lagi ni. Takkan nak beraya kat luar negara? Sampai bila nak duduk kat luar negara? Baliklah. Takut apa nak balik? Jangan ikut Raja Petra. Raja Petra ni kan, itu geng-geng yang menjadi pujaan kepada lebay-lebay tu. Sumber maklumat dia Raja Petra ni. Kan, Raja Petra dia dah puluh tahun tak balik. Dia mana tak balik lah. Dia tak kisah. Anak dia ada kat Malaysia ni. Anak dia berapa kali dah masuk lokap mencuri. Anak Raja Petra ni. Bagi tahu Raja Petra. Siapa yang masuk live Raja Petra, cuba tanya dia. Raja Petra, betul ke anak kau ni pernah masuk penjara kerana mencuri? Dia nafi ke tidak? Sebab ayah tak ambil tahu anak duduk kat Malaysia, ayah lari cabut keluar. Sebab apa ayah cabut? Sebab banyak kes. Dia jejak kaki kat airport tu, saudara. Ke mana pergi Raja Petra tu? Banyak hutang dia dekat kita, negara kita ni. Banyak pemimpin duk cari dia ni. Sebab tu dia tak mandi balik. Sebab tu dia sanggup tinggalkan anak dia kat Malaysia. Anak dia terlibat kes jenayah, mencuri. Tanya dia betul lah kalau dia. Jadi tak sembang lah orang macam ini. Jaga anak sendiri pun tak boleh. Keluarga sendiri pun terbiar. Duk sembang dalam live untuk nak jaga Melayu, nak jaga negara. Kita lah pejuang Melayu, kita lah pejuang Islam. Itu orang macam tu. Seluruh je yang bodoh, percaya. Lepas tu kena tipu dekat dia. Kena tipu kat Raja Petra. Kan? Bila kerajaan jatuh, Raja Petra bagi tahu 21 SD dah ada. Saudara percaya. 21 SD. Anwar habis lah. Diperkuatkan pula oleh Papa Gomo. Diperkuatkan pula oleh Parpukari. Maka walaupun percaya. Kan? Walaupun percaya, saudara. Jatuhlah Jumaat ni, Habislah Anwar. Kan? Sebab apa? Berapa orang dia punya tu, kan? Ustaz-ustaz dia, Ustaz Raja Petra, Ustaz Papa Gomo, Ustaz Parpukari bagi tahu macam tu. Raja Petra siap tunjuk lagi, siap sebut senarai kan, tunjuk kertas. 21 orang, ni 21 orang ni. Ala orang yang menarik sokongan kepada PMBeg. Bila dia orang tengok, ada tu senarai nama. Jatuhlah Anwar, habis Anwar. Last sekali. Last sekali Raja Petra kata apa? Itu acak-acak aja. Apa? Senang je dia checkmate kau. Kan? Sebab tu Raja Petra ada yang latest Raja Petra. Dia kata PN ni bodoh. Dan dia ngaku Anwar hebat. Dia kata Anwar tak boleh tumbang. Sebab apa? Sebab pemangkang yang ada hari ni bodoh. Lembab, bodoh. Sampai Raja Petra pun dah habis dah emosi dia. Kan? Dia dah cuba nak pertahankan PN ni. Dia dah cuba nak bantu PN ni dengan tipu daya dia. Dia dah macam-macam lah dia buat teori nak bantu PN. Tiba-tiba Anwar tak jatuh. Bahkan dia pula malu. Raja Petra pula malu. Dia katakan sebagai berbohong. Sehingga kan dia terpaksa mengatakan ini acak-acak aja. Terpaksa berbohong, saudara. Maka dia malu. Bila dah malu, dia rasa tak boleh jadi. Sebab tu dia kata PN bodoh. Sebab itu dia kata Anwar memang hebat. Walaupun Anwar tak buat apa-apa, kan? Buat kerja je, pergi keluar negara, jumpa persidangan sana, jumpa Prabu sana. Baik tahu je orang kata dia. Orang duk entam dia kadang-kadang dia tahu buat kerja dia kan. Tapi dia masih bertahan. Dia tak melawan pun, dia masih bertahan. Maksudnya apa? Maksudnya Anwar tu hebat. Yang lemah tu siapa? Yang lemah buat tu lah jadi. Asyik keluar masuk IJN je. Tak sedar-sedar, tak insaf. Konon-kononnya nak ambil Atuk sebagai penasihat. Dia rasa Atuk tu hebat. Dia ambil Atuk ni, saudara, bukan kerana dia nak angkat Atuk sebagai Perdana Menteri. Atuk pun tak nak jadi Perdana Menteri. Dia pun tahu dia dah 100 tahun dah, umur 100 tahun dah. Kan? Dia pun tak nak. Dan parti lain pun tak mahu dia Perdana Menteri. Tapi sebab apa dia ambil? Sebab nak gunakan akal otak jahat Atuk itu. Otak jahat dia tu masih berguna. Dan ini yang diperlukan oleh lebay. Nak harapkan agama daripada Atuk memang tak ada. Dia kosong. Dia zero. Atuk ni tak tahu apa.
Menghina Nabi bolehlah, menghina sunnah Nabi, menghina Al-Quran, menghina hukum hudud, menghina orang, dia menghina boleh. Kan? Dia tak tahu apa, zero. Bini dia sendiri nak pakai tudung, tutup aurat dia tak bagi. Dia maknanya dia zero dari segi agama. Tapi kenapa parti depan ambil dia penasihat? Atau sebab apa? Sebab nak kepada otak jahat dia. Sebab otak jahat dia tu masih berfungsi, saudara. Walaupun umur dia 100 tahun, tapi pemikiran jahat dia masih segar. Sebab benda yang jahat ni tahan lama. Benda yang jahat tahan lama. Benda yang baik ni payah nak simpan. Buat baik payah nak simpan. Tapi kalau buat jahat, dia tahan lama. Lepas tu nak gunakan otak Mahathir. Pasal dia tengok Mahathir saja yang betul-betul boleh jatuhkan Anwar. Tak ada lagi sejarah dia kata mana-mana pemimpin politik yang berjaya menjatuhkan Anwar kecuali Mahathir Mohamad. Tapi jatuh cara apa? Cara jahat. Nak jatuh cara politik tak boleh. Mahathir tak pernah berjaya menjatuhkan Anwar dari segi politik, tak boleh. Akhirnya dia gunakan apa? Guna kejahatan, fitnah, kezaliman. Itu saja dia boleh menyebabkan Anwar masuk penjara. Dengan tipu helah dia, dengan konspirasi yang dia atur, maka dia berjaya menyumbat Anwar dalam penjara. Otak jahat dia itulah sekarang ini nak diguna pakai oleh parti PAS. Manalah tahu kok Mahathir ada idea lain. Manalah tahu di penghujung-penghujung nak mampus ini, dia ada idea lain nak macam mana nak mengenakan Anwar Ibrahim. Sebab itu dia ambil Mahathir ni. Mahathir pun bila orang ambil dia pergilah. Pasal dia dah tak ada tempat. Dia dah tidak ada parti lagi. Parti mana dah terima dia? Kalau ibarat orang mati, dah tak terima dekat tanah dah, saudara. Bumi tak terima. Macam dia lah. Dalam politik, parti tak boleh terima lah dia. Parti yang dia sendiri tubuh, parti itu pun tendang dia keluar. Tak ada parti terima dia. Dia sehina-hina. Dia dalam politik menjadi orang sebangsat-bangsat yang ada kat negara kita ni. Kalau tidak, takkan dia sampai hidang deposit dekat Langkawi. Yang tolak dia bukan Cina. Yang tolak dia Langkawi orang Melayu. Macam mana dia nak katakan dia pejuang Melayu, dia pejuang Islam, dia sayangkan Melayu, dia sayangkan tanah Melayu, kalau orang Melayu Langkawi petendang dia dalam longkang. Hilang deposit, saudara. Bukan hilang deposit saja, bukan dia saja, anak dia pun sama. Bukan anak dia saja, semua keturunan dalam parti dia hilang deposit. Tapi masih dikutip oleh PAS. Masih PAS nak kutip dia. Sebab apa PAS nak kutip dia? Apakah kerana ilmu agama Mahathir? Apakah manfaat dari segi perkembangan Islam yang Mahathir bawa? Tak. PAS pun tahu tak ada apa. Zero. Agama kat Mahathir ni zero. PAS pun tahu. Tapi kenapa nak ambil? Sebab pemikiran jahat Mahathir ini PAS perlukan untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab Haji Hadi dia tak mampu buat. Haji Hadi memang tak mampu buat. Daripada dulu lagi dia tidak pernah boleh mengatasi Anwar Ibrahim. Daripada Abim lagi, sebelum Anwar masuk politik. Sebelum Anwar masuk politik, Anwar berada dalam Abim. Dia tidak pernah mengatasi Anwar Ibrahim. Anwar pengasas Abim, Anwar presiden Abim, timbalan almarhum Safadino, dan Haji Hadi duduk bawah. Dalam politik pun dia tak boleh nak mengatasi. Bila berada dalam Perkataan Rakyat, pengerusi dia Anwar Ibrahim, bukan Haji Hadi. Walaupun Anwar waktu itu parti dia jumlah kecil, ya, ahli tak ramai, PAS ramai, tapi pengerusi dia Anwar Ibrahim, bukan Haji Hadi. Jadi sampai bila dalam politik ini Haji Hadi tak pernah mengatasi Anwar Ibrahim. Sebab itu dendam kesumat dia kepada Anwar tak pernah padam, saudara. Semenjak Anwar jadi Perdana Menteri, dia tak jejak kaki pun untuk bertemu Anwar. Dia tak nak. Ego dan sombong tu maha hebat. Tapi selalu ingat, waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, dia lah orang pertama ketua pejabat Perdana Menteri. Tengok. Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri bawah kerajaan PH. Kan? Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri bawah kerajaan PH. Dia di antara orang pertama, bahkan lebih awal daripada negeri-negeri yang PH perintah waktu itu, yang mengetuk pintu pejabat menteri. Haji Hadi, ya? Nek Ahmad, lagi seorang apa, dia 3-4 orang yang masuk pejabat menteri jumpa dengan Mahathir.
Dia sanggup melutut dengan Mahathir. Dengan Mahathir laju dia datang. Bila Mahathir jadi menteri laju. Walau sebelum itu, suatu PH menamakan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Apa kata Ajadi? Kenapa PH nak letakkan orang zalim jadi Perdana Menteri? Oh, sedap. Kenapa PH nak calonkan Mahathir dah tua-tua ni, ya, untuk nak jadi Perdana Menteri? Mahathir ini hanya layak menjadi doktor klinik satu Malaysia. Ini ucapan daripada Lebay. Saya masih ingat lagi. Tapi bila Mahathir jadi menteri, Lebay inilah yang pertama sekali datang ketuk pintu pejabat Perdana Menteri. Nak minta royalty. Dia tu je. Dia kalau jumpa Perdana Menteri nak minta duit je bapak ni.